Okey. Boleh salin. Okey. Kalau ada ya silakan. Kalau ada sebarang persoalan nak tanya silakan, boleh bertanya. Okey, apa jadi pada keturunan Raja James yang kedua? Okey, dikabarkan bahawa Raja James yang kedua ini sebenarnya dia melarikan diri ke Perancis dan keturunan dia adalah daripada Mary II. So yang lari hanya Raja James. Tapi anak dia Mary II ini masih lagi memerintah di England. Maksud Mary II inilah meneruskan pemerintahan raja ini. Okay. Dan sebenarnya perkara ini berkait rapat dengan penentangan ini berkait rapat dengan perbezaan mazhab Kristian ya. Perbezaan mazhab Kristian di mana Raja James ni sebenarnya adalah seorang penganut Kristian Katolik, manakala Mary II ini yang ini dia adalah penganut Kristian Protestan. So penduduk-penduduk di England beserta dengan ahli parlimen, mereka sudah tidak mahu mempercayai keturunan ataupun tidak mahu mempercayai gereja Katolik. Jadi oleh sebab itu mereka telah menyokong Mary II, iaitu yang kita kata menganut mazhab iaitu mazhab Protestan. So itulah yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya kalau dah siap tulis dah Kalau dah siap tulis dah. Okey. Dah siap. Okey, baik. Kamu tahu tak perbezaan antara gereja Protestan dengan gereja Katolik? Gereja Protestan dengan Katolik. Sebenarnya pada peringkat awal, gereja ni sebenarnya agama Kristian bermazhab Katolik. Dan bermazhab Katolik itu berasal daripada Rom. Berasal daripada Rom. Dan Rom itu telah menyebarkan idea iaitu mazhab Katolik itu sampailah ke England dan seluruhnya. But then kembali pada tahun-tahun 1200-1300 kalau tak salah cikgu, gereja Katolik, kita tahu bahawa dalam gereja Katolik dia ada satu ruangan dia panggil ruangan untuk reveal, maknanya revealkan kesalahan dan juga padri akan dengar dan padri akan mengampunkanlah.
mengampunkan kesalahan orang tua semua kan. So gereja Katolik ini pada satu tahap pada tahun back to tahun 1100 ataupun tahun 1200 macam tu, mereka telah mengeluarkan sijil-sijil ataupun surat-surat menebus dosa, ya, yang dipanggil sijil-sijil indulgence. So sijil indulgence ni bermakna orang tu kalau katakan dah buat salah, dia pergi ke gereja, kemudian dia boleh minta untuk diampunkan dan dia perlu bayar untuk mendapatkan surat indulgence tu, iaitu surat bukti bahawa beliau telah diampunkan. Jadi gereja telah menjual surat-surat itu, ya, menjual surat-surat itu kepada orang ramai, dan orang yang ada duit datanglah untuk diampunkan kesalahan. So kemudian buat lagi kesalahan, kemudian pergi gereja bayar untuk diampunkan, so dapat surat. So sijil-sijil indulgence itu menjadi kita kata menjadi satu sumber pendapatan kepada gereja Katolik. Maka oleh sebab itu ada di kalangan kita kata sebagai ada di kalangan orang-orang ini yang merasakan gereja Katolik itu telah melakukan kesalahan, iaitu di mana mereka telah menyalahgunakan sijil indulgence itu. Maka oleh sebab itu mereka menentang Katolik, maknanya mereka protes terhadap perbuatan Katolik tersebut. Maka mereka keluar daripada Katolik, sebab itu mereka telah menubuhkan satu aliran mazhab yang lain dipanggil gereja Protestan. Maknanya Protestan itu adalah protes terhadap gereja Katolik. Ya, betul. Jadi telah tertumbuhnya gereja Protestan itu. Itulah cerita asal dia. So daripada situ, orang-orang ini, mereka semua ini merasakan bahawa gereja telah mengongkong kehidupan mereka. Gerejalah yang akan menentukan kehidupan mereka. Gerejalah yang mengatakan itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau buat ini terus dihukum. Kalau buat ini salah terus dihukum. Maka di barat mereka telah mula rasa tak suka dengan gereja. Ya, tak suka dengan gereja. Jadi mereka cuba untuk pisahkan gereja daripada kehidupan mereka. Sebab sikap gereja itu sendiri yang mengongkong kehidupan mereka. So perbuatan gereja itu, iaitu perbuatan orang-orang ini yang memisahkan diri daripada gereja itu dipanggil sekularisme. Dan idea pisahkan kehidupan mereka daripada gereja itu pada pandangan kita betul lah. Sebab mereka telah tertindas dengan aktiviti gereja tersebut. Ya, aktiviti gereja tersebut. But then, idea sekularisme itu telah diperkembangkan sehingga merangkumi agama-agama lain seperti Buddha, seperti Islam. Jadi ini bertentangan. Bertentangan sebab Islam tidak menindas. Jadi ini yang kita kena tahu kenapa sekularisme itu wujud. Baik, adakah Taj Mahal itu makam atau masjid? Sebenarnya Taj Mahal itu lebih kepada kita kata sebagai kedua-duanya. Sebenarnya ada juga makam dan juga ada juga masjid. Ada. Contoh macam, korang tahu tak yang Masjid Negara? Masjid Negara dekat KL tu, memang Masjid Negara tempat solat tu semua kan. Tapi kalau kamu nak tahu, di belakang Masjid Negara tu ada kubur tau. Ya, ada kubur. Iaitu kalau tak salah cikgu, kubur Perdana Menteri kita yang keberapa Tunku Abdul Rahman rasanya dekat situ. Kemudian ada beberapa kubur lagi, tokoh-tokoh penting di belakang Masjid Negara tu. So, memang ada. Ya, betul. Macam Masjid Nabawi. Ya, betul. So, dia mungkin merangkumi kedua-duanya. Okey. Baik, ini berkaitan dengan revolusi keagungan. So, Alhamdulillah, kamu telah dapat salin dan cikgu faham bahawa inilah dia cara untuk kamu ingat. Okey, dah Ya, betul Alif Ramdan. Ya, Masjid Ubudiah pun ada. Yes. So, kita akan proceed kepada bahagian yang kedua, iaitu kita lihat tentang revolusi Amerika. Baik, inilah dia revolusi Amerika, di mana revolusi Amerika yang di atas tu kalau kamu lihat, dia berkaitan dengan tiga matlamat.
kalau kita lihat, iaitu pertama sekali, kalau kita lihat yang panjang kan, iaitu Revolusi Amerika 1776 ialah reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Sebab British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Yang itu. Malah British telah mengenakan pelbagai akta untuk memungut cukai. So sebab itu mereka menentang akta untuk memungut cukai. Apakah aktanya? Atas ni. Akta pelayaran, akta gula, kemudian akta stamp dan juga akta teh. Jadi mereka, penduduk-penduduk Amerika telah melaungkan slogan di atas, di ujung sana tu, iaitu melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Kerana tak ada wakil Amerika dalam Parlimen British. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kisah dia, kalau yang kotak merah tu kisah dia sebenarnya. Ya betul. Sebenarnya Amerika hampir kalah dalam peperangan itu, tapi oleh kerana mendapat bantuan Belanda dan juga Perancis, maka Amerika telah menang. Mendapat bantuan Amerika, Belanda dan Perancis. So, kalau kita lihat George Washington tu menubuhkan Kongres, dan mengisytiharkan perang terhadap British, dan ini untuk bertujuan mereka memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Nak merdekakan Amerika. Baik, adakah Amerika sepatutnya tak menang? British tawarkan kemerdekaan. Well, sebenarnya menang atau tidak pun sebenarnya dia akan berlaku penentangan berterusan, yang mana mau tak mau British perlu tawarkan kemerdekaan. Macam kita lah. Kalau kita dah menentang secara kekerasan, kita menentang British. Kau tengok kamu tengok bagaimana kita menentang British. Dengan Tok Janggutnya, dengan Dur Said, dengan Datuk Maharaja Lela, semua menentang British secara kekerasan. But then selepas itu, orang-orang kita menentang British juga, tetapi secara diplomasi, iaitu menubuhkan UMNO, kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Kami bukan nak menentang kamu British, tapi kami nak merdeka. Nampak tak? Kami bukan nak menentang kamu, tapi kami nak merdeka. Kami nak bernegara sendiri. Jadi mau tak mau, British memberikan kemerdekaan. Begitu juga nasib yang berlaku pada Amerika. Amerika sebenarnya bukan nak menentang British sangat pun, tapi Amerika nak merdeka. Supaya mereka boleh manage negara mereka sendiri. So kemerdekaan lebih penting daripada mencapai kemenangan sebenarnya. Menang kalah tu nombor 2. Yang penting kami nak merdeka. Nampak tak? So kadang-kadang menang itu perlu. Kadang-kadang kalah juga memberikan iktibar yang baik. Kadang-kadang kalah juga memberikan iktibar yang baik sebenarnya. Baik. George Washington menubuhkan Kongres, kemudian mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. So ikut arrow ke bawah tu, iaitu Kongres tadi luluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika. Yang mana kemerdekaan Amerika ini telah ditulis oleh Thomas Jefferson, iaitu pada Julai 1776. Dan perisytiharan tersebut menegaskan sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk pula untuk membentuk kerajaan baru. Maknanya, isytiharan itu dah beritahu apa tahu? Kalau kerajaan sedia ada tak mampu melindungi, memberikan kebahagiaan kepada penduduk asal kat situ, maka penduduk boleh bentuk kerajaan baru. Jadi Revolusi Amerika seperti di atas ini berakhir pada tahun 1783 bila British akui kemerdekaan Amerika, maka 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan sebagai Amerika. Dan Amerika memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi, iaitu secara republik dan diketuai oleh presiden. So inilah dia Revolusi Amerika 1776.
1776. Dan dikabarkan bahawa perisytiharan kemerdekaan Amerika tu, dikabarkanlah bahawa di belakang dia, di belakang perisytiharan kemerdekaan tu ada peta harta karun. Ada peta harta karun. Okey, kawasan dulu sementara kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Sekejap. Okey, baik. Dah siap semua untuk nota belum lagi. Okey, baik. Ingatkan dah. Sila 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 sila. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh bertanya, okey, berkaitan dengan mana-mana bahagian tentang revolusi Amerika, dan inilah nota mind map supaya kamu lebih faham apakah cerita berkaitan dengan revolusi Amerika 1776. Dan yang tadi cikgu cakap bahawa pada surat perisytiharan kemerdekaan Amerika ini dikatakan bahawa di bahagian belakang dia ada peta tentang harta karun. Dan ada orang sanggup mencuri untuk mendapatkan peta harta karun tersebut. Macam mana kamu nak tahu?
kamu boleh tengok filem apa? Filem National Treasure. Lakonan Nicolas Cage. Di mana dia sanggup untuk mencuri apa kertas perisytiharan kemerdekaan ini untuk mencari kita kata harta karun, peta harta karun yang terdapat di belakang peta itu. Dan juga akhirnya ditemui lah. Jadi itu cerita lah. Tapi itu fiction je lah. Itu fiction. So itu tentang berkaitan dengan revolusi Amerika. Okay. Nanti kalau dah siap salin boleh tulis dah Ramai yang lambat masuk Amar Faiz, Iman Daniel. Kenapa lambat masuk Kenapa? Ada program ke daripada sekolah? Ke ada apa-apa ni? Ke berjalan sebenarnya ni? I see, Amar Faiz. Okay. Dahlia? Dahlia masuk awal kan? Dahlia, bagaimana dengan apa kehidupan kamu di tempat baru? Tempat baru best ke? Sebab cikgu tahu Dahlia dah pindah. Macam mana? Okey ke? Tempat baru. Ke okey lah. Okey. Okey. So, tapi kawasan perumahan kamu tu dikelilingi dengan kawasan sawah padi ya? Dikelilingi oleh kawasan sawah padi tu. Itulah. Kan? Tak panas ke? Bukan situ panas ke? Kan? Kedah memang panas sebenarnya. Tahu. Faham. Kan? Tapi tak apalah. Okay. Dia ada musim-musim dia kot. Ada musim-musim dia yang panas. Dan Dahlia masih lagi MRSM di Baling masih lagi di MRSM Baling. Tak, kamu kat mana main suka hati aku je. Sains Kubang Pasu. Okey. Baik, Sains Kubang Pasu. Sekolah menengah sains Bukan MRSM kan? Okey. Okey, yang lain dah siap dah? Boleh tulis dah Aduh, belum? Okey. Take time. It's okay. Kita tak kerja apa pun. Anyway, kita dah masuk bab 2. Kawan-kawan kamu yang lain yang belum start sejarah tingkatan 4, belum start apa-apa lagi. At least kita dah masuk bab 2 dah pun. Okay, so kita tak perlu rushing Kita tak perlu rushing. Korang rajin tak tengok video-video kelas cikgu? Korang ada tak tengok video-video kelas kita kat YouTube channel cikgu? Ada tengok Oh, ya ke Aina? I see. Oh, okay. Baik. Study untuk exam hari tu. Oh, ya ke? Alhamdulillah Aina, bagus. Okay, bagus. Kan. Harap-harapnya video-video itu dapat memberi manfaat lah dapat memberi manfaat lah. Walaupun sebenarnya video tu panjang-panjang, cikgu ada terniat untuk pendekkan dia. Mungkin cut bagi satu topik, kemudian post. Mungkin dalam 10 minit ke 5 minit ke kan. Tapi
Tapi cikgu pergi balik kan, kalau kamu betul-betul nak belajar, kamu just on je, kemudian kamu play je, kemudian kamu boleh skip kan. Dan ramai yang minta cikgu untuk cikgu cut-cutkan dia kepada 1 minit ke 2 minit dan letakkan dia di TikTok. Cikgu bikin TikTok, tak ada masa lah nak buat. Kan? Kalau kamu sendiri, kalau kamu nak dapatkan info-info terbaru, kamu pergi TikTok ke kamu pergi Insta saja? Banyak kerja tu cikgu. Ya betul, Lali. Betul. Oh tak ada drama pun tak ada. Tak layan. Yelah. Kan. Memang banyak kerja nak cut, kemudian nak edit, lepas tu nak post lagi kan. Banyak kerja lain lah. Itu pun dah banyak kerja dah. Ya ke Aina? Berbaloi cikgu. Saya dapat A sejarah last exam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Aina. Alhamdulillah. So itulah dia. Maknanya kalau yalah, okay, kalau betul-betul dapat faham tentang cara pengajaran cikgu, alhamdulillah lah. Kan? 2 jam tapi 10 minit betul. Okey dah. Yang lain dah Betul Man. Edit video 12 jam. Tapi untuk 12 minit je kan. Tak larat lah. Kan? Okey, baik. Kalau dah kita pergi kepada yang terakhir, iaitu kita telah lihat revolusi keagungan. Kemudian kita juga telah lihat tentang revolusi Amerika. Dan yang terakhir kita nak tengok tentang revolusi Perancis. Dan revolusi Perancis itu yang ini, okey, iaitu berkait rapat dengan okey, mana pula aku nak duduk ni? Aku duduk tengah-tengah lah. Okey, baik. Okey. So revolusi Perancis 1789 iaitu memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan-golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. So kalau kita pergi kepada Rousseau dulu yang dekat atas tu, okey, Rousseau kata dia menulis The Social Contract, okey, iaitu tentang keunggulan suara rakyat. Keunggulan ni maknanya kepentingan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat, dan suara rakyat itu digelar sebagai hasrat umum. Hasrat umum tu maksudnya kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. So hasrat umum tu maknanya kenapa topi Jacques macam topi Russia? Sebab dia sebenarnya ada relation. Iaitu Perancis dengan Russia dia jiran. Sebab itu dia ada pengaruh-pengaruh macam itulah. Ya. Baik. Kemudian kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Oleh sebab itu terwujudnya sasaran iaitu golongan revolusi dia. So sasaran golongan revolusi ini adalah pertama diorang menentang pemerintahan autokratik Raja Louis yang ke-6. Dan kemudian mereka juga menentang atau menyasarkan golongan-golongan bangsawan yang telah memonopoli pelbagai keistimewaan. Maknanya mendapat pelbagai nikmat. Tapi rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Jadi, apa yang golongan revolusi ini buat? Golongan revolusi ini, mereka telah menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan-tahanan politik, kemudian menggulingkan Raja Louis tersebut. So, bila menggulingkan Raja Louis itu, maka revolusi Perancis ini telah berakhir dan membawa kemunculan Republik Perancis dan berakhirnya sistem pemerintahan beraja di Perancis. So, berakhirlah pemerintahan beraja di Perancis. So, itu sedikit berkaitan dengan revolusi Perancis. Ataupun kita panggil dia sebagai apa? France. Kan? Jean-Jacques Rousseau, France. Kan? Dia orang punya R tu memang payah nak sebut dia sebut France, revolusi Perancis.
Okay. Revolusi Perancis. Apa lagi? Okay. Sasaran golongan revolusi pemerintahan autokratik. Tapi memang cikgu dulu ada sepupu cikgu yang dia tak boleh sebut R macam tu. Bila dia sebut R je, cuba sebut R. 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 Ah. Jadi adik sepupu tu bila panggil cikgu, dia panggil apa? Abang Rapi. Abang Rapi. Dia tak panggil Abang Rafi. Panggil Abang Rapi. Ah. Jadi itulah keunikannya, keunikan manusia ni. Macam-macam. Okey. Okey, baik. Adakah Nazi Germany lagi kuat berbanding Amerika di permulaan Perang Dunia Kedua dalam sudut teknologi dan ketenteraan? Ya. Okey, daripada sudut teknologi dan ketenteraan, sebenarnya Germany sebenarnya lebih kuat. Sebab disiplin, okey, semangat bangsa yang jitu, kemudian okey, teknologi dan juga ketenteraan menyebabkan ya Germany lebih kuat berbanding Amerika. Ya. Itu daripada sudut ketenteraan dan teknologi memang betul. Okay. So itu menjawab persoalan kenapa Germany memang hebat. Sebab dia orang memang melahirkan banyak pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi. Bagaimana dengan Jepun? Jepun sebenarnya dia banyak mempelajari daripada Britain, kemudian dia juga Jepun banyak mempelajari daripada Jerman. So sebab itu Jepun menjadi allies bagi Jerman semasa Perang Dunia yang Kedua. Even Jepun sendiri, General Perdana Menteri Jepun pernah berjumpa dengan Adolf Hitler untuk membuat perbincangan berkaitan dengan kekuatan ketenteraan tu lah. Jepun sebenarnya dia sama seperti Jerman, iaitu dia lebih kepada bukan satu serangan unsur-unsur seperti serangan mengejut, dan juga cara serangan dia lebih kepada almost seperti Jerman juga, iaitu style Blitzkrieg tu. Kalau Jerman, serangan dia gunakan Blitzkrieg. Kalau Jepun lebih kurang sama, cuma Jepun dia tak gunakan barang yang sama seperti ataupun peralatan yang sama seperti Jerman. Jepun banyak menggunakan, kalau bergerak di tanah Melayu, dia menggunakan basikal. Basikal. Kemudian ada kereta kebal yang kecil, dibantu oleh tentera laut dan juga dibantu oleh tentera-tentera jet-jet pejuang. So, Jepun lebih kurang sama dia punya strategi macam Jerman, iaitu macam Blitzkrieg. Cuma peralatan yang berbeza lah. Peralatan yang berbeza. Ya. Macam Star Wars ke? Lebih kurang lah. Komputer satu pula, Man. Macam ni cikgu. Cikgu dengar cikgu? Macam ni. Kan sebab saya pernah dengar yang Khalid Al-Walid tu kan
tak pernah dalam peperangan, dah pernah menyertai lebih pada 100 peperangan. Tapi kenapa bila saya cek, dia hanya tunjuk macam 36. Dan Khalid Al-Walid nombor 3. Yang nombor 1 Napoleon. Itu pun Napoleon menang 56. Kenapa Khalid Al-Walid macam dia tunjuk data menang macam 30 je? Itu di mana tu? YouTube. Okey. Baik. Sebenarnya Khalid Al-Walid, okey, sampai satu tahap memang kemenangan dia tu memang bila dia memimpin peperangan, memang dia sampai satu tahap dia memang sentiasa menang. But then ada satu ketika, okey, dia telah diturunkan pangkat, okey, daripada panglima perang diturunkan pangkat kepada pembantu dan dinaikkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, okey, untuk membantu Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tak salah cikgu. Jadi pada waktu itu dia juga menyertai peperangan itu dan menang. Okay, tapi bukan sebagai panglima perang. Jadi ada kemungkinan besar apa yang dicatatkan di YouTube itu adalah catatan berkaitan 30 kemenangan itu sebagai panglima perang. Padahal sebenarnya bilangan peperangan yang disertai oleh Khalid bin Al-Walid itu lebih banyak daripada yang dicatatkan itu. Cuma catatan itu mungkin menerangkan tentang penglibatan beliau sebagai panglima perang. Yang lain-lain bukan panglima perang. Itu kena faham perbezaan dia. Baik, Sani tanya, cikgu apa jadi kalau Axis menang World War II? Okey. Kalau Axis menang untuk World War II, maka ada kemungkinan besar kita akan terus dijajah dan tanah Melayu akan menjadi salah satu negara di bawah Jepun yang mana akan terus diperintah oleh Jepun sampailah negara kita menuntut kemerdekaan pula daripada Jepun. Itu kemungkinan besar. Maknanya menuntut kemerdekaan daripada Jepun pula. Kita tak menuntut kemerdekaan daripada British, tapi kita menuntut kemerdekaan daripada Jepun pula. So itu kemungkinan yang berlaku lah kalau Axis menang semasa Second World War. Ya. Okey. Dah siap? Sebenarnya kalau kita lihat revolusi ni, especially kalau kamu lihat revolusi Perancis ni, iaitu sasaran golongan revolusi ini iaitu pemerintahan autokratik, golongan bangsawan yang memonopoli pelbagai keistimewaan dan rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Well, sebenarnya benda ini berlaku juga dalam negara kita. Perasan tak? Di mana kalau kita lihat, kebanyakan keistimewaan dinikmati oleh golongan kayangan ni, yang kaya raya, golongan pemerintah, menteri-menteri, mereka menikmati pelbagai keistimewaan. Namun rakyat seperti kita semua ini dibebani dengan pelbagai cukai, dibebani dengan pelbagai kenaikan harga barang. Jadi so ada tak kemungkinan rakyat negara kita akan melakukan revolusi seperti ini? Menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik, menggulingkan raja. Adakah ianya mustahil? Dia tidak mustahil. Ianya tidak mustahil. Dalam dunia sekarang ini tidak ada yang tak mustahil. Namun begitu kita masih lagi berpegang kepada adab dan sopan, di mana kalau kita nak menukar pemerintahan, kita lakukan secara demokrasi, iaitu melalui pilihan raya. So jangan melakukan revolusi secara kekerasan. So lakukan revolusi itu secara kita kata secara halus. Jangan kita nak menentang seolah-olah nak face to face, jangan. Kalau kita menentang sesuatu yang kita rasa tak betul, kita menentang secara halus. Dah Aina. Yang baru-baru ni contohnya macam isu pelajar-pelajar sekolah rendah, di mana mereka dibebani dengan pelbagai
buku dan mata pelajaran yang menyebabkan beg mereka berat. Okey, kena pergi sekolah bawa beg berat apa semua kan. Jadi macam-macam pula tu, silibus yang tinggi. Okey, buku UPSR, buku matematik UPSR, dan belajar tentang insurance. So ramai guru sebenarnya yang menentang tentang perkara itu, dan even cikgu sendiri pun tak setuju. Okey, untuk apa sebenarnya? Okey, dah siap? Okey, dah siap. Kita akan mulakan untuk okey, subtopik seterusnya iaitu nasionalisme di Asia pula. Okey. Dah. Belum lagi? Dah Dah ke belum? Okey, so belum lagi lah tu. Kalau dah, tulis dah Tulis dah dekat Zoom chat. Okey, dah. Okey. Okey. Alik pun kata dah. Okey, bagus. Okey. Okey, so kalau dah, kita akan pergi kepada subtopik seterusnya. Okey, iaitu dah okey, baik. So kita akan pergi kepada subtopik seterusnya iaitu berkaitan dengan nasionalisme di Asia. Okey. Baik, so kita akan lihat nasionalisme di Asia, okey, iaitu berkaitan dengan yang ini. Okey, perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, so untuk perkembangan nasionalisme di Asia, kita akan lihat kepada 4 negara. 4 negara okey, iaitu yang pertama sekali kita akan lihat di India, kemudian kita akan lihat di China. Bukan, ini bukan nota. Ini adalah buku teks. Ini cikgu tak suruh salin pun. Jangan. Okay. So nasionalisme di India, kemudian nasionalisme di China, kemudian disusuli pula dengan nasionalisme di Empire Utsmaniyah dan Mesir, okay, dan seterusnya nasionalisme di Jepun. Okay. So kita akan lihat 4 negara ini, iaitu nasionalisme di Jepun, nasionalisme di Empire Utsmaniyah dan Mesir, nasionalisme di China, dan juga nasionalisme di India. Okey, baik. So sebelum kita lihat nasionalisme di India ini, okey, iaitu suka untuk cikgu kongsikan dengan kamu berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan satu video yang kita boleh tonton, iaitu tentang Mahatma Gandhi. Tokoh penting Mahatma Gandhi ni Jom kita tengok. Mengenal Gandhi lebih dekat. Bagaimana bisa kita mengenali sosok Mahatma Gandhi lebih dekat sedangkan beliau sudah tiada di alam dunia ini? Disinilah peranan sejarah dan fungsinya untuk kita pelajari dan kita ambil segala manfaat yang terkandung di dalamnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bung Karno dengan bahasa jas merah, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Lantas mengapa kita akan membahas sejarah Mahatma Gandhi dan apa korelasinya dengan tanah air ini? Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh inspirasi Bung Karno dalam memerdekakan tanah air ini. Dalam biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adam bahwa Bung Karno mempelajari banyak tokoh-tokoh kemerdekaan. Salah satunya yaitu adalah Mahatma Gandhi yang telah berhasil memerdekakan negaranya India dari jajahan Inggris. Lantas bagaimana sejarah dan kisah mengenai Mahatma Gandhi? Mari kita bahas berikut ini. Mohandas Karamchand Gandhi, demikianlah nama aslinya, adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Gelar Mahatma atau bahasa Sanskerta yang dinamakan Jiwa Agung diberikan kepadanya pada tahun 1914 di Afrika Selatan. Selain itu, di India juga dia dipanggil Bapu yang dalam bahasa Gujarat artinya panggilan istimewa untuk ayah atau papa. Biografi Mahatma Gandhi. Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di negara bagian Gujarat di India. Beberapa dari anggota keluarganya bekerja pada pihak pemerintah. Saat remaja, Gandhi pindah ke Inggris untuk mempelajari hukum. Setelah dia menjadi pengacara, dia pergi ke Afrika Selatan, sebuah koloni Inggris di mana dia mengalami diskriminasi ras yang dinamakan apartheid. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah hukum-hukum yang diskriminatif tersebut. Gandhi pun membentuk sebuah gerakan non-kekerasan. Ketika kembali ke India, dia membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan Inggris. Hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya dan memecah kemaharajaan Britania untuk kemudian membentuk persemakmuran. Rakyat dari agama dan suku yang berbeda yang hidup di India kala itu yakin bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeda dapat mempunyai negara mereka sendiri. Banyak yang ingin agar para pemeluk agama Hindu dan Islam mempunyai negara sendiri. Gandhi adalah seorang Hindu, namun dia menyukai pemikiran-pemikiran dari agama-agama lain termasuk Islam dan Kristen. Dia percaya bahwa manusia dari segala agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara. Dari pola pemikirannya ini mungkin kita mendapati beberapa pemikiran Bung Karno yang hampir sama dengan pola pikir Mahatma Gandhi. Mungkin dari sinilah Bung Karno belajar banyak dari Mahatma Gandhi dalam prinsip persatuannya. Pada tahun 1947, India menjadi merdeka dan pecah menjadi 2 negara, India dan Pakistan. Hal ini tidak disetujui Gandhi. Prinsip Gandhi, Satyagraha, sering diterjemahkan sebagai jalan yang benar atau jalan menuju kebenaran. Telah menginspirasi berbagai generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King, Jr. dan Nelson Mandela. Gandhi sering mengatakan kalau nilai-nilai ajarannya sangat sederhana yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional, kebenaran satya dan non-kekerasan ahimsa. Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia diduga terlalu memihak kepada Muslim. Warisan dan penggambaran dalam budaya populer. Gelar Mahatma yang sering disalahartikan di barat sebagai nama kecil Gandhi. Mahatma merupakan sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang berasal dari Maha yang berarti besar dan Atma berarti jiwa. Rabindranath Tagore disebutkan sebagai orang yang pertama kali memberikan gelar tersebut untuk Gandhi. Dalam autobiografinya, Gandhi mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukai gelar dan sering terluka oleh hal itu. Kisah hidup Mahatma Gandhi telah banyak dituangkan ke dalam film, sastra, dan teater. Ben Kingsley yang memerankan Gandhi dalam film tahun 1982 memenangkan Academy Award untuk aktor terbaik. The Making of the Mahatma yang dirilis pada tahun 1996 mendokumentasikan kehidupan Gandhi di Afrika Selatan.
Gandhi juga merupakan tema sentral dalam film Bollywood tahun 2006, Leh Raho Munhabai. Pada tahun 2007, sebuah film berjudul Gandhi, My Father menceritakan hubungan antara Gandhi dan putranya Harilal. Demikianlah sejarah mengenai Mahatma Gandhi. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Baik. So itulah dia berkaitan dengan tokoh iaitu Mahatma Gandhi. Dan kenapa cikgu paparkan Mahatma Gandhi itu? Kerana ini sebagai satu kita kata pengenalan kepada iaitu subtopik seterusnya iaitu nasionalisme di India. Inilah dia. Baik. So, kita lihat tentang perkembangan nasionalisme di Asia. Baik. Kita lihat semua dah sedia yang ini kamu dengar je. Yang ini kamu dengar dan mana-mana bahagian yang kamu tak faham, kamu boleh bertanya. Baik. Baik, perkembangan nasionalisme di Asia ni ialah satu kesinambungan idea nasionalisme di barat. Akibat daripada pertembungan yang berlaku dengan bangsa Eropah. Maknanya, apabila Eropah datang ke negara-negara Asia, maka idea nasionalisme itu telah bersambung dan kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia telah mencetuskan kebangkitan nasionalisme seperti di India, China, Mesir, Empayar Uthmaniyah dan juga Jepun. So kita nak tengok kat sini iaitu tentang nasionalisme di India. So, nasionalisme di India ni adalah merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Baik, macam cikgu pernah cakap itu, apa itu imperialisme? Siapa tahu, siapa masih ingat lagi apa itu imperialisme? Apa itu imperialisme? Anyone? Ingat ke tak ingat? Tak ingat? Tak ingat Baik. Meluaskan kuasa, ideologi yang meluaskan wilayah. Bagus Aina. Bagus juga Abdul Rahman, iaitu dasar imperialisme maknanya dasar yang meluaskan kuasa, meluaskan wilayah. Yes. Jadi apabila British meluaskan kuasanya di India, maka berlakulah kebangkitan rakyat tempatan. Maknanya rakyat tempatan bangun menentang British dalam satu perkara dipanggil Dahagi India 1857. Dan Dahagi India ni merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Baik, mungkin ada yang bertanya, cikgu, apa itu Dahagi India? Baik, Dahagi India sebenarnya yang ini. Di bawah ini kalau kita perhatikan, Dahagi India sebenarnya adalah pemberontakan. Dahagi India ialah pemberontakan yang telah dilancarkan oleh Sepoy atau askar upahan British yang berbangsa India. So kamu kena tahu bahawa British ada banyak askar dan askar dia bukan semua orang putih tahu. Askar dia bukan semua orang putih. Askar dia kebanyakannya diambil daripada tentera-tentera daripada Nepal, ada yang ambil daripada Pakistan, ada yang panggil Gurkha, yes, ada yang ambil daripada India. So ada askar-askar upahan ini datang daripada bangsa India. Jadi orang-orang yang berbahasa India menjadi askar ini memberontak. Jadi ini pemberontakan tersebut merupakan reaksi terhadap ancaman pengaruh British terhadap adat budaya dan agama masyarakat setempat. Maknanya apa? Gurkha India ke Pakistan. Gurkha sebenarnya adalah Nepal. Gurkha sebenarnya Nepal. Jadi, orang-orang India pada waktu ini mereka takut. Bukan mereka takut apa, mereka bimbang Kebimbang British ni akan bawa pengaruh barat menyebabkan rakyat India akan melupakan adat, budaya dan agama orang-orang India sendiri. Jadi sebab itu mereka bangun menentang dalam Dahagi India. So, nasionalisme pada awal ini
bercorak gerakan yang memberikan perhatian kepada isu sosial agama saja. Namun, kalau kita lihat Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj ini adalah pertubuhan penting yang menggiatkan, maknanya yang menekankan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Ya, kesan daripada pengaruh budaya barat. Maksudnya apa, cikgu? Maksudnya di sini adalah mereka telah menubuhkan persatuan-persatuan ini untuk apa? Untuk bagi tahu pada rakyat tempatan bahawa kita kena pentingkan budaya tempatan, pentingkan budaya tempatan, pentingkan budaya tempatan. Nampak tak? Sebab itu kalau kamu tengok orang-orang India, kalau kamu tengok filem-filem India, lagu-lagu dia masih lagi lagu-lagu berbentuk tradisional. Perasan tak? Dia mesti ada tabla, dia mesti ada sitar, dia mesti ada trumpet dan sebagainya. Bermakna mereka masih lagi menekankan muzik. Ya, muzik India, betul kan? Memang. Sebab itu mereka berbangga dengan budaya mereka. Compare negara kita ni nama je Malaysia. Tapi kadang-kadang kita tak kenal muzik asal orang kita. Muzik budaya kita pun kita tak kenal. So agak memalukan dan kita berbangga dengan budaya-budaya barat seperti K-pop, kemudian pop, kemudian juga British, kemudian budaya lagu-lagu Amerika. Kenapa? Apa negara kita tak ada budaya ke? Apa negara kita tak ada lagu-lagu yang mencerminkan budaya kita ke? Di situ nampak tak? Jadi India lain. Negara India memang dia sangat mementingkan budaya tempatan. Dan kekal sampai sekarang. Kekal sampai sekarang. So ini boleh dicontohi. Bukan maksudnya tak boleh suka K-pop. Boleh. Tetapi apabila kita apabila kita berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan kawan-kawan, kita harus perjuangkan tentang budaya negara kita sendiri. Berbangga dengan budaya kita. Ini tak berbangga dengan budaya-budaya luar. So ini adalah Brahmo Samaj dan Arya Samaj. Dia menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Untuk melawan pengaruh budaya barat. So, pada penghujung abad ke-19 kalau kita lihat, perkembangan pendidikan barat di India telah membawa kepada kemunculan golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme ini lebih tersusun. So mereka lah menubuhkan pertubuhan politik untuk menyuarakan pandangan. Seperti ada dua parti politik yang penting, iaitu Kongres Kebangsaan India ataupun INC, Indian National Congress, dan satu lagi Liga Muslim. Satu lagi Liga Muslim yang ditubuhkan pada tahun 1906. So ada dua parti yang ditubuhkan untuk menyuarakan pandangan mereka. Dan pada awal abad ke-20 muncullah gerakan yang lebih keras. Gerakan bersifat keras ini diketuai oleh nasionalis ataupun ahli-ahli nasional yang radikal, yang agresif seperti Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Nama pun kamu tengok, wow. Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. So dua orang ini telah memimpin gerakan nasionalis radikal untuk mereka menggerakkan semangat penentangan terhadap British secara militan. Militan ni maknanya secara ketenteraan, menentang secara senjata terhadap British. Jadi itu Bill Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Selepas Perang Dunia Pertama, INC iaitu Indian National Congress memperlihatkan dasar. Dia tunjuk bahawa kami tak mahu bekerja sama dengan British, tak nak bekerja sama dengan British. Dan tindakan ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha
sebagai satu pegangan, okey, untuk menggerakkan nasionalisme di India. Baik. So kita lihat selepas Perang Dunia, INC di bawah pimpinan Mahatma Gandhi menjadikan Satyagraha sebagai pegangan. Baik, apa itu Satyagraha? Satyagraha sebenarnya bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi konsep Satyagraha ini menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Nampak tak? Tanpa keganasan. Sebab itu kalau kita lihat, Mahatma Gandhi menjadikan Satyagraha itu iaitu berpegang teguh kepada kebenaran dan juga asas kepada penentangan tanpa kekerasan. So itu pegangan dia. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk satu jawatan kuasa khas bagi merangka pembahagian India. Sebab mereka nak bahagikan India kepada negara India dan juga Pakistan. Maknanya merujuk kepada orang-orang India yang menganut agama Hindu dan orang-orang India yang menganut agama Islam. So, India dan Pakistan. So, pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan, dan India pula mengisytiharkan kemerdekaan sehari selepas itu, iaitu pada 15 Ogos, dengan Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. So, inilah dia, kemunculan tokoh utama dunia iaitu Mahatma Gandhi. Dan bagaimana, mungkin ada yang bertanya, cikgu, bagaimana Mahatma Gandhi boleh menentang British tanpa kekerasan, iaitu dia lakukan mogok. Tahu mogok? Kamu tahu tak apa itu mogok? M-O-G-O-K, mogok. Tahu tak apa itu mogok? Tahu ke tak tahu mogok? Tahu ke tak tahu mogok? Tahu okey. Mogok ini maknanya ialah keengganan. Enggan, tak mahu. So, apa yang Mahatma Gandhi buat? Mahatma Gandhi kata apa tahu? Dia minta kepada British ada senarai permintaan dia. British, saya mewakili, saya Mahatma Gandhi mewakili INC dan seluruh rakyat India menuntut perkara-perkara ini daripada kerajaan British di India. Perkara pertama, iaitu berkaitan, British perlu bebaskan negara India, kemudian berikan kemerdekaan dan macam-macam lagi. Senarai permintaan Mahatma Gandhi. So dia minta kepada kerajaan British dan dia cakap apa tahu? Kalau kerajaan British tidak memenuhi permintaan kami ini dan permintaan saya ini, untuk kepentingan rakyat India, kalau kamu tak penuhi permintaan ini, saya akan mogok lapar. Maknanya apa? Saya enggan makan dan tak mahu makan dan tak mahu minum selagi permintaan saya, tuntutan saya ini tidak dipenuhi oleh British. So, dia umumkan dia punya permintaan itu kepada orang ramai. Iaitu dia kepada orang-orang seperti kita kata orang-orang wartawan-wartawan seluruh dunia. Wartawan daripada Amerika, wartawan daripada Britain, wartawan daripada Jerman, wartawan semua satu dunia, semua fokus, ambil gambar dia, kemudian ambil catatan dia kan. So Mahatma Gandhi kata apa? Kalau British tak nak memenuhi permintaan saya ni, saya tak makan. Saya tak nak makan. Jadi semua wartawan tulis dalam akhbar. So tersebarlah satu dunia bahawa Mahatma Gandhi ni cuba menentang British dengan menuntut permintaan, dan kalau British tak memenuhi permintaan itu, dia akan tak makan. Selagi British tak memenuhi permintaan itu, dia tak nak makan. Jadi, kalau kita fikir, apalah sangat kan? Kalau kita fikirlah kan, apalah sangat kan Mahatma Gandhi. Tetapi British pun fikir macam tu pada awalnya. Tetapi wartawan-wartawan ini yang telah menulis, dia kata apa? Adakah British begitu kejam untuk membiarkan seorang pemimpin mati kelaparan dan tidak memenuhi permintaan? So kerajaan British telah menerima tekanan daripada wartawan-wartawan seluruh dunia yang mengutuk
mengutuk British. Di British kalau kalau abaikan permintaan, tidak memenuhi tuntutan Mahatma Gandhi, maka British dianggap kejam. Nampak tak? Dia main psikologi. Ya British kena pressure lah. British cakap, aduh, mampus lah macam ni kan. Semua orang dah mula. Semua orang bila jumpa British kan kata, kau kan negara kau lah ni kan. Kau tengok Mahatma Gandhi sampai bila kau nak biar macam tu? Takkan kau nak tengok dia mati? Kalau dia mati nanti satu dunia salahkan kau. British kena pressure lah. Alamak, mampus. Nampak tak? Dia main psikologi. Itu kelebihan Mahatma Gandhi. Kebijaksanaan ni. Jadi, mula-mula dibiarkan. Tetapi menjelang hari yang ke-7 ke hari yang ke-8 macam tu. Akhirnya, kerajaan British menghantar pegawai dan berjumpa kepada Mahatma Gandhi untuk memberitahu bahawa permintaan beliau itu diterima oleh kerajaan British. Nampak tak? Kerajaan British. Lebih kurang lah 7 hari tak makan, kau tak sakit. Ya, itu sebenarnya ya. 7 hari dia tak makan. Jadi itu sebenarnya memberi pressure. Memberi pressure. So secara halus, dengan cara itu kalau British telah menerima tekanan, dia tak sakit ke cikgu? Well, dia puasa lah macam puasa. Kamu tengok tak tadi? Dalam video tadi Mahatma Gandhi kurus saja. Sebab apa? Dia membuat mogok lapar. Iaitu dia tak makan selagi British tidak memenuhi permintaannya. Jadi pada akhirnya British memenuhi permintaan dia itu juga. So itu yang berlaku sekejap. Okey. Ya. Okey. Dia tak sakit ke? Dia sakit juga. Tapi okey. So itulah yang berlaku. Sekejap 2 minit. Sekejap. Okey, baik. So sorry. Hujan lah kat sini. Tempat korang hujan tak? Tempat korang hujan tak? Sini hujan okey. Oh tak hujan okey, panas okey. Baik. Kilat cikgu. Itulah pasal. Tadi ingat patutlah stop. Ini baru nak lepas ni. Okey, so kita lihat di sini. Okey, namun begitu akhirnya bila permintaan itu dipenuhi, maka sebab itu terbentuknya negara India dan juga negara Pakistan. So orang-orang India yang beragama Islam telah berpindah pergi ke Pakistan. So Pakistan menjadi sebuah negara Islam. Manakala negara India itu kebanyakannya orang-orang yang beragama Hindu tinggal di negara India. Badan selepas itu lebih kurang dalam setahun kemudian, Mahatma Gandhi telah pun ditembak mati oleh salah seorang daripada ekstremis Hindu.
di mana ekstremis Hindu itu menganggap bahawa Mahatma Gandhi ini terlalu berlembut kepada penganut Islam. Okey, dan tidak ada kompromi terhadap orang-orang yang beragama Hindu. Jadi itu menyebabkan beliau mati dibunuh. Namun begitu, itulah dia. Biasanya tokoh-tokoh dunia ni kebanyakannya kadang-kadang oleh diorang tanpa disedari mereka memiliki banyak musuh. Dan musuh-musuh inilah sebenarnya yang telah menyebabkan berlakunya pembunuhan dan sebagainya lah. Jadi namun perjuangan mereka akan dikenang. Mereka akan dikenang sepanjang zaman sebagai antara tokoh-tokoh yang telah membuat banyak perubahan. Dan kamu tahu tak, Mahatma Gandhi ini telah menjadi contoh kepada Nelson Mandela, kepada Martin Luther, iaitu ini tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan pembebasan terhadap negara masing-masing. Jadi Mahatma Gandhi ini dijadikan contoh. Nampak tak? Jadi inilah sifat-sifat ketokohan yang kita perlu contohi. Itu kita perlu contohi. Walaupun sebenarnya kalau kamu tengok, kamu sanggup tak untuk berlapar semata-mata untuk membuat permintaan? Korang jangan buat teknik ni Jangan korang buat teknik ni. Jangan korang buat teknik Mahatma Gandhi, iaitu bila buat permintaan kepada ayah mak kamu, kalau ayah mak dengan mak tak nak penuhi, saya akan berlapar sampai 3 hari. Korang jangan buat. Kan kalau mak kau tanya, ni mana belajar ni? Oh cikgu, mak, saya belajar daripada Mahatma Gandhi. Kan? Mana ada tu cikgu Rafi cerita. Kau tak pasal-pasal cikgu yang kena. Kau jangan. Okey. Tapi yang ianya kata je 3 hari. Okay. Kata je 3 hari. Lepas tu nanti tengah hari tak makan kan. Bila malam je turun pergi ke dapur. Lepas tu mak kamu tanya, buat apa tu? Mak, ada apa-apa makan tak mak? Lapar? Kantoi. Tak sempat nak mogok lapar. Baru setengah hari dah cari dapur. Ada apa makan ni? Biskut pun biskut lah. Macam mana korang ni? Jadi, kalau kamu tengok, kita tak sekuat Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi sampai kurus kering. Okay. Mogok lapar sebab apa? Okey, Mahatma Gandhi dia mogok lapar sebab dia membuat tuntutan. Tuntutan kepada British. Untuk kepentingan negara India. So, dia cikgu rasa dia minum air. Cuma dia tak makan. Dia minum air tapi dia tak makan. Jadi dia membuat permintaan tuntutan kepada kerajaan British. So selagi kerajaan British tak penuhi permintaan itu, maka dia tak nak makan. Yes, sebenarnya kalau ikut manusia boleh hidup kalau tak makan, tapi tak boleh hidup kalau tak minum. Maknanya dia minum je lah kot. Tapi dia tak makan. Boleh hidup. Masih boleh hidup tapi lemah lah. Okay. Tak boleh. Manusia tidak akan boleh minum air laut. Untuk survive memang tak boleh. Lagi cepat mati dia. Apa permintaan dia? Kebanyakan permintaan dia sebenarnya adalah untuk kepentingan negara India. Seperti memberi peluang kepada penduduk India untuk jawatan-jawatan awam. Kemudian juga membebaskan negara India daripada penjajahan. So perkara-perkara berkaitan sebegitulah. Detail dia sebenarnya ada, tapi kita tak belajar tentang detail dia. Kita tak belajar tentang detail dia, tapi dia punya cara dia ialah dengan mogok lapar. Iaitu kalau selagi British tak memenuhi permintaan dia, maka dia takkan makan. Itu strategi Mahatma Gandhi. Okay. Dan itu strategi dia. Jangan korang ngada-ngada nak tiru. Nak buat kat sekolah pula. Kami nak mogok di sekolah. Iaitu kami nak supaya dibenarkan telefon bimbit dibawa ke sekolah. Kalau sekolah tak benarkan, kami akan mogok lapar. Kami duduk kat luar ni, tak nak masuk sekolah dan tak nak makan.
Sudahnya bila cikgu korang keluar, cikgu disiplin korang keluar, bawa rotan, kan? Siapa tadi? Mana tadi? Kelang kabut lagi masuk ke dalam. Okey, masuk dalam kelas masing-masing. Kan? Jadi semangat perjuangan itu kuranglah. Berbanding orang dulu-dulu Orang dulu-dulu berjuang kuat. Okey. Baik. So, okey, baik. Ya betul. Kes COVID-19